Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu yang kebanyakan rakyat Malaysia pada hari ini mempunyai masalah dari segi peralatan ataupun gadget untuk aktiviti PDPR ataupun aktiviti WFH. Jadi sekarang ni, disebabkan dalam keadaan pandemik, memang kita semua tahu yang sekarang ni ekonomi kebanyakan orang tidak begitu baik. Apa kata, kalau misal kata kita mempunyai masalah dari segi peralatan ataupun gadget kita yang kita gunakan untuk buat kerja ataupun belajar, daripada kita beli laptop yang baru, kita gunakan smartphone kita semaksimal mungkin. Hari ini saya akan tunjukkan pada anda semua macam mana caranya kita boleh tukarkan smartphone kita menjadi mini laptop hanya dengan menggunakan peralatan dan aksesori-aksesori yang mana kos dia adalah lebih kurang ataupun bawah daripada RM60. Mari kita lihat sama ada boleh ke tidak kita tukarkan smartphone kita menjadi mini laptop hanya dengan bajet bawah RM60. Okey, jadi untuk kita mulakan projek kita pada hari ini, seperti biasa kita mesti kena ada barang-barang basic. Okey, yang pertama sekali yang ada di tangan saya itu adalah mouse, okey, brand Armageddon. Nampak fancy tapi sebenarnya murah je. Harga dia RM30. And then lepas tu pula saya ada USB hub. Okey, yang ni 8 USB hub in one port. Harga dia pun lebih kurang dalam RM10. Okey, dan kita amat perlukan benda ni untuk kita sambungkan keyboard dan mouse sekali. Yalah, kita nak buat mini laptop kan. Jadi kalau kita nak sambungkan keyboard je tak jadilah mini laptop tu. So memang kita perlukan USB hub. And then lepas tu pula kita ada phone holder. Phone holder ni seperti nama dia, guna dia adalah untuk memegang phone. Jadi selesa lah sikit kalau kita nak tengok. Harga dia pun murah juga, tak sampai RM10. Kadang-kadang kita beli telefon sebenarnya benda ni boleh dapat free je. And last sekali yang ada di tangan saya ni semestinya lah telefon. Okay, dan demo phone yang saya gunakan hari ni adalah Xiaomi Mi 10T Pro. Okay, tapi sebenarnya mana-mana telefon pun boleh buat benda ni. Okay, dan saya menggunakan sambungan USB-C. USB-C tu tempat yang kita cocok bawah tu. Dan ini pula adalah benda yang paling wajib sekali. Ini namanya adalah OTG hub ataupun kabel OTG. Kabel OTG ni macam saya punya, dia adalah jenis USB-C yang mana saya akan gunakan OTG hub ni tadi untuk saya sambungkan ke IO port phone saya. Okey, dekat belakang tu. Mungkin nama dia IO port lah kot, saya tak pasti sangat lah. Tapi kita letakkan di situ, kita sambungkan di situ dan kita boleh cocok wayar USB kita. Okey, and then lepas tu pula okey, kita buka wayar kita, set up kan. Okey, dan saya pun nak bagi tahu lah tips sikit. Kadang-kadang bukannya keyboard dengan mouse tu yang tak bagus atau tak tahan lama, tapi sebenarnya kita ni yang cuai ataupun leka. Jadi lepas habis guna tu, rajin-rajinkanlah kemas. Okey, pakai je getah tu, lepas tu pula ikat je. Okey, kalau tak nanti tersepak, tersandung. Dah tersepak, tersandung, salahkan keyboard tu tak tahan. Padahal sendiri yang leka. Okey, kita ada telefon tu Okey, macam mana kita nak buat? Kita ambil kita punya OTG kabel tadi. Okey, saya guna USB-C Anda kena tengok sendiri anda punya IO port jenis apa. Ada setengah orang pakai micro USB lah, tapi biasanya untuk telefon baru kita pakai USB-C. Okey, tapi tak ada masalah, semua okey, semua sama je. Okey, and then cocok. Okey, lepas tu pula kita ambil USB hub punya kabel tu tadi. Kita cocok dekat situ. Okey, nampak tak? Dia punya lampu dah menyala dah, menandakan USB hub tu dah berjalan. Okey, saya cuma nak bagi tahu dekat sini, USB hub ni walaupun dia punya hub ada sampai 8, tapi sebenarnya untuk USB hub yang macam ni, paling ideal pun kita boleh letak 2 aksesori saja. Kalau kita letak lebih daripada 3, kita akan rasa lagging. Maksudnya ada aksesori tu yang tak berjalan dengan baik. Jadi kalau kita nak letak banyak barang, nak cocok banyak USB dekat situ, kita perlukan satu lagi jenis USB hub, yang mana USB hub tu boleh bersambung dengan soket plug elektrik kita untuk kuasa tambahan lah. Tapi yang tu nanti next time saya review. Sekarang ni kita pakai yang basic saja. Asal boleh cocok mouse, asal boleh cocok keyboard, kita jalan. Okay, once kita dah siap cocok, keyboard pun dah menyala. Tengok dah keluar dah pun, nampak tak tu dia punya cursor. And then kita tukarkan kita punya mode kepada auto rotation.
Maksudnya kita biarkan skrin kita tu boleh rotate kepada mode portrait dan landscape. Okey, saya just nak tunjuk saja. Macam sekarang ni saya tukarkan mode kepada mode Microsoft Launcher. Okey, Microsoft Launcher ni adalah antara jenis launcher yang mana dia membolehkan phone kita punya home screen rotate daripada mode portrait ke landscape. Okey, tapi saya tak sarankan anda gunalah. Okey, macam yang ini pun anda tengok saya gunakan mouse, saya scroll kan, nampak tak dia bertindak balas dengan saya punya mouse scroll tu. Okey, macam yang kita tahu phone kita ada sistem Google Assistant, ada sistem Siri. Jadi kita boleh gunakan sistem-sistem ni tadi untuk bantu kita buka aplikasi dengan lagi mudah. So simply just panggil hey Google and then lepas tu pula boleh bagi command-command yang tertentu. Command or command, okey. Okey, macam yang anda lihat saya ada type di sini, okey. Nampak tu saya gunakan Microsoft Word and then berita baik untuk anda. Sebenarnya kalau kita gunakan Microsoft Word dekat Android device ni, dia punya shortcut, apa saja shortcut yang kita biasa guna dekat komputer ataupun laptop, semua shortcut tu memang boleh pakai dekat sini, garanti tak ada masalah bosku. Jadi anda boleh guna Microsoft Word ni macam biasa anda gunakan. Sebagai contoh kat situ saya tunjukkan pada anda lah macam mana saya highlight perkataan tu. Biasalah Word ke PowerPoint ke Excel ke Publisher ke OneNote ke Access dan sebagainya, segala benda boleh pakai macam mana kita pakai dekat laptop ataupun PC. Cuma kurangnya adalah skrin dia kecil je lah. Okey. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan pada anda semua macam mana kita nak pakai browser. Sebenarnya sama je macam mana kita pakai dalam laptop ataupun PC. And then sebenarnya ada shortcut untuk kita gunakan yang mana kita boleh just tekan shortcut tu dekat keyboard and then lepas tu pula browser tu akan terus keluar. And then sebenarnya bila browser tu dah terbuka, kita boleh just terus type je. Tak payah nak gerak-gerakkan mouse tu, nak tekan dekat search sebagainya, tak payah. Browser terbuka, terus type saja apa yang kita nak cari. Okey, macam saya tunjuk kat situ, saya gunakan mouse dan macam anda boleh tengok, nampak tak? Saya boleh gunakan mouse ni untuk scroll ke bawah saja. Jadi sebenarnya bila anda ada keyboard dan juga mouse ni, sebenarnya tangan kita tak perlu nak sentuh skrin handphone tu pun. Sebenarnya tak perlu. Anda boleh gunakan keyboard, anda boleh gunakan mouse, and pada masa yang sama anda boleh bagi voice command, yang mana voice command tu anda boleh akses daripada Google Assistant ataupun Siri. Dan saya nak tunjukkan pada anda macam mana mudahnya kita ada mouse ni. Nampak tak kat situ? Saya buat right click and then segala command yang ada pada right click tu keluar automatic. Macam kita guna PC. Senang gila kan? Sebenarnya ada banyak shortcut. Jadi contohnya kalau misalnya kata anda nak tutup browser ni, kita akan pakaikan shortcut. Sebagai contohnya dekat keyboard ni saya akan tekan butang Windows key dan juga butang backspace. So dia akan tutup anda punya browser tu automatically. Ada sikit informasi yang saya nak kongsikan pada anda. Okey, anda tengok dekat mouse saya tu ada dua butang tambahan. Okey, satu butang forward, satu butang backward. Okey, ini adalah kita panggil sebagai macro key. Untuk basic mouse, biasanya dia akan ada dua macro key. Okey, tapi ada juga mouse yang tak ada. So, macam anda tengok kat situ, kalau saya tengah browsing something and then saya nak pergi kepada previous website, okey, saya just tekan butang back. Kalau misalnya kata saya nak pergi balik ke tempat yang saya dah push backward tadi, saya boleh tekan butang forward. Tapi kalau misalnya kata mouse anda tak ada macro key, anda boleh gunakan shortcut macam saya tunjuk tadi lah. Anda boleh tekan butang Windows and then anda tekan butang backspace. Tapi kalau misalnya kata anda punya keyboard, okey, somehow tak respond, anda just boleh gunakan mouse tu untuk klik butang back. Kalau mouse macam ni, dia ada dua macro key. Tapi kalau misalnya kata anda berkemampuan untuk beli mouse yang lagi mahal, anda boleh pakai mouse macam Logitech. Dia ada 11 ke 16 macro key yang anda boleh programkan. Ui, dahsyat gila. Ada beberapa benda yang saya nak kongsikan pada anda, terutamanya dari segi shortcut. Okey, untuk apa case kita sekarang ni, shortcut ni berbeza-beza mengikut jenama telefon. Okey, macam saya gunakan Xiaomi sebagai contoh. Anda boleh lihat bila saya tekan butang Windows
dan saya tekan huruf C di situ, Windows plus C, apa yang anda lihat adalah senarai kontak saya akan keluar. And then bila saya tekan Windows plus A, anda boleh nampak yang kalkulator akan keluar. Okey, tapi saya kena ingatkan, jenama phone yang berlainan, shortcutnya mungkin akan jadi berlainan juga. Jadi apa yang perlu anda buat adalah anda ambil sedikit masa, tak sampai 10 minit pun, anda boleh tekan setiap butang yang ada dekat keyboard tu dan anda boleh tengok sendiri apa reaksi telefon anda bila shortcut tu ditekan. Okey, untuk kes ni anda kena ingat, butang Windows tu adalah butang kontrol kita. Okey, kalau kita nak main dekat home screen ataupun dekat phone interface tu, okey, kita kena gunakan butang Windows dan anda kena anggap yang butang Windows tu adalah butang control key. Tapi kalau anda buka Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, yang tu sebiji macam yang anda guna dalam komputer, anda boleh gunakan butang control macam biasa. Contoh dekat sini tadi saya tekan butang Windows plus B. Okay, B stands for browser. So tekan Windows, tekan B, and then after that anda boleh lihat yang butang Windows ataupun browser tu akan keluar sendiri. Macam yang anda lihat sekarang ni, saya sedang gunakan fungsi Ctrl F yang mana saya nak cari something dekat browser tu, and then saya tekan enter dan jawapannya terus keluar. Saya tutup balik, and then kalau saya nak buka balik, saya boleh tekankan Ctrl B dan anda boleh tengok yang browser tu akan keluar dengan sendiri dan saya boleh type apa saja yang saya nak dekat browser tu terus tanpa menggerakkan mouse. Macam yang anda lihat, saya boleh zoom in, zoom out dan juga saya boleh navigate menggunakan butang arrow yang ada di bawah tu. Dan anda boleh gunakan fungsi Ctrl F macam anda gunakan dalam PC. Sama je macam kita gunakan dalam PC. Biasalah kalau anda nak delete ke sebagainya, kalau anda nak delete sekaligus, anda boleh tekan butang Ctrl Backspace macam biasa. Kalau misal katanya anda nak tutup, anda just tekan butang Windows dan butang Backspace. Kalau kerja anda dah habis, anda boleh just cabut saja kabel OTG tu, and then anda boleh tinggalkan saja macam tu, and then bawalah telefon anda ke mana saja anda suka. Nanti kalau anda perlukan semula keyboard dan mouse ni, anda boleh just letak dan sambungkan semula kabel OTG tu dan segalanya akan disambungkan secara automatik. Nampak? Senang je kan? Jadi, dengan bermodalkan kurang daripada RM60 ataupun lebih sikit, kita sebenarnya dah boleh buat satu bentuk mini PC yang boleh bantu kita untuk sistem PDPR kita ke ataupun WFH kita ke. Jadi, tak perlulah kita nak pergi spend sampai beribu-ribu ringgit hanya untuk beli PC. Silakan share jika anda rasa video ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.